Dalam ibadat, bila ada penyakit-penyakit rohani begini, ada ujub, ada riak, ada takabur, haba'am mansura, kata Allah. Jadi debu yang berterbangan, tak terpakai sikit pun, tak ada apa pun. Balik-balik jumpa Allah, ingatkan banyak pahala buat balik, tak ada, habis debu. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kitab hadis dia panjang. Saya tak ada nak hafal ni, panjang hadis. Cerita tentang bila dibangkit di hari kiamat di padang mahsyar, Allah panggil 3 golongan dulu. Lain tak panggil lagi. 3 golongan ni dulu Allah panggil. Golongan yang pertama Allah panggil Ahlul Quran. Geng-geng Quran, yang hafal Quran, yang taranum, yang masuk musabaqah, yang masuk tilawah, apa bagai ni lah, belajar-belajar tahfiz, guru-guru Quran. Habis panggil ni geng-geng Quran. Panggil datang. Allah kumpulkan setempat. Allah tanya, hei, semasa di dunia dulu apa yang kamu buat? Mereka pun kata, ya Allah, kami baca ayat-ayat-Mu, kami muliakan ayat-ayat-Mu, kami agungkan ayat-ayat-Mu, wahai Tuhan. Kami hafal dia gini-gini. Ceritalah macam-macam kelebihan mereka buat. Allah jawab balik, kadzabta, pembohong, pendusta, penipu kamu, kata Allah. Nah, kamu baca Quran bukan nak muliakan ayat aku, bukan nak agungkan ayat aku, tapi kamu baca Quran supaya orang muliakan kamu, supaya orang puji kamu, supaya orang kata hebatnya, pandainya baca Quran, sedapnya baca. Kamu masuk pertandingan, tujuan nak menang piala, bukan nak tegakkan ayat Allah. Macam lah ni, berapa lama dah merdeka? Kat 63 tahun, berapa ramai hufaz dah lahir, ahli-ahli Quran, para mufti dan sebagainya, tapi masih lagi belum boleh nak tegakkan undang-undang hukum Allah di atas muka bumi kita sendiri. Datangkan para ilmuwan agama, para yang menghafal Quran, takkan tak jumpa ayat-ayat hukum dalam Quran. Tilka hududullah, takkan tak jumpa ayat tu. Takkan tak jumpa ayat pencuri laki, pencuri perempuan, hendaklah kamu potong tangan mereka. Takkan tak jumpa ayat penzina laki, penzina perempuan, hendaklah mi'ata janda, sebat mereka dengan 100 kali sebat. Takkan tak jumpa ayat tu. 6,236 ayat masuk dalam kepala, masuk gitu ya. Ni yang Nabi kata, umat aku akhir zaman baca Quran tapi sekadar di kerongkongnya saja, tidak di hatinya. Tanding-tanding tiap-tiap tahun buat tandingan Quran, dan setakat kadar dibaca. Kalau Al-Quran hanya untuk dibaca, maka Quran saling tak tumpah dengan surat khabar. Sama taruh dengan surat khabar je lah. Kalau sekadar baca, kita buka surat khabar baca, lepas tu buang ke tepi. Kalau Quran hanya dibaca, Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi Quran hendaklah untuk ditegakkan ayat-ayat di dalamnya. Yang kamu tak hafal Quran pun, tapi setiap ayat kamu cuba nak tegakkan dia, itu lebih baik. Habis separuh daripadanya habis dihumban dalam neraka. Yang selebihnya yang pertahankan ayat-ayat Allah selamat. Tu golongan Quran dah tu. Allah panggil pula golongan kedua. Golongan kedua siapa dia? Alim ulama. Mai sini alim-alim ulama, ahli-ahli ilmu. Maksud kat dunia ni hebat, berceramah dan sebagainya. Akhirnya dipanggil. Allah tanya, apa yang kamu buat di dunia dahulu? Masing-masing pakat jawab, kami ceramah, kami baca kitab, kami buat kuliah, kami ajar masyarakat untuk kenal Engkau wahai Tuhan, belajar tentang agama, gitu-gitu macam-macam lah. Allah sekali lagi kata, kadzabta, pembohong, penipu, pendusta kau. Nah, kenapa pula? Dah Allah kata, kamu hidup di dunia dulu bukan kamu nak menyampaikan ajaran aku, tapi kamu nak mengejar populariti. Kamu nak orang sanjung kamu nak orang cium tangan kamu nak orang memuji-muji kamu bangga-bangga dengan panggilan syekh, panggilan ustaz, panggilan tok guru yang orang letakkan pada nama-nama kamu. Nah, kamu berbangga-bangga. Adapun hukum hakam aku, kamu buat diam. Nah, isu kawan kita, saudara kita dipukul sebab berpuasa, mana golongan alim ulama, mana asatizah untuk mempertahankan orang yang berpuasa kemudian dipukul? Mana suara? Nah, masuk TV berkali-kali isu ni sejak terus. Nah, macam mana cerita? Ni habis nak kejar, ada yang kejar populariti, ada yang cari duit, ada dengan mengajar ni buat jadi nak cari duit. Nah, kami ada grup
para ustaz-ustaz belah-belah utara, saya tak nak sebutlah nama. Dia WhatsApp dalam tu, dia kata, Ramadan dekat dah, untung lah kita, dia kata. Saya tanya, apa salah untung Ustaz? Lubuk emas ni. Apa lubuk emas pula? Tazkirah. Banyak job lah. Bila banyak job, banyak dah duit. Inilah yang dikatakan imanuhum fi sampulihim. Faham? Iman mereka duduk dalam sampul. Dia lebih ke sampul nak mengajar tu, bukan nak menegakkan. Sebab tu kadang-kadang ada perkara dia berani kata, ada perkara dia buat senyap, tak jujur. Saya tak kira. Orang panggil kadang-kadang orang panggil ceramah di pejabat-pejabat kerajaan. AJK yang panggil tu bagi tahu, Ustaz, ni kerajaan ya, pejabat kerajaan, Ustaz jangan sentuh politik lah. Saya kata, kalau kamu nak panggil saya, ikut sekati saya nak kata apa. Kalau takut saya cakap benda yang kamu tak suka dengar, tak payah panggil saya. Panggillah ustaz lain ramai lagi. Saya bukan terhegeh nak orang panggil. Nampak? Apa yang saya nak kata, saya sebutlah. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tak kira siapa pun depan saya, hatta agung atau sultan sekalipun, kalau yang benar kita nyatakan benar, yang salah kita katakan salah. Kulil haq walau kana murran. Berkatalah benar walaupun ianya pahit. Cakaplah, itulah kerja buat yang sebenar. Ini yang ditarbiah oleh guru kami, Tok Guru Siddiq Nur. Jangan takut pada siapa-siapa. Itu golongan alim ulama. Habis separuh dihumban dalam neraka. Separuh lagi selamatlah sebab kerja buatnya betul. Yang terakhir, yang ketiga, Allah panggil golongan mana? Golongan jihad fi sabilillah. Golongan yang berjuang, golongan yang takbirnya kuat, golongan pergi pasang bendera, panjat tiang gitu gini macam-macam. Allah panggil. Mari sini semua ni. Golongan-golongan jihad ni, yang semangat berjuang ni. Apa kamu buat di dunia? Allah tanya. Kami bela agamamu wahai Tuhan. Kami tegakkan agamamu. Kami tubuh parti kami yang gitu gini-gini, macam-macam. Sebut. Habis sebut. Allah kata, kazabta, pembohong, penipu, pendusta kamu. Cengang semua. Allah kata, kamu dunia dulu bukan kamu nak tegakkan aku. Kamu nak tegakkan kamu. Kamu berjuang supaya orang sanjung nama kamu, supaya kalau kamu mati esok, orang himpun di kubur kamu, kata inilah pejuang agama dulu. Kamu bangga dengan itu. Ayat ni yang kata ulama, riak selepas mati. Mati dah riak lagi. Apa? Sebab berhajat. Berjuang, biar gah macam mana pun, lantang macam mana pun, tapi di hati jangan harap orang nak puji kita. Orang puji tak apa, tapi kita mengharapkan pujian, tu yang salah. Ada berjuang sampai berebut pangkat jawatan, ada. Tak dilantik jadi YDP merajuk, ada. Berjuang kerana apa gini? Saya bukan taksub dengan guru saya, Tok Guru Siddiq Nur, tapi saya perhatikan dia. Dia berjuang daripada zaman muda lagi. Tapi apa banyak sangat jawatan yang dia orang bagi dia di Perak, tak ada apa sangat. Dapat ketua Dewan Ulama pun dia lepas. Pegang sekejap je. Dia kata tak boleh nak pergi lah. Dia nak fokus pondok dia, dia kata. Dia bukan gila jawatan. Ada orang konon berjuang lama, tiba tak dapat datang, maju malah berjuang dah, dia kata. Berjuang penat-penat, tapi orang tak sanjung pun, orang tak hargai pun. La ilaha illallah. Dia nak orang hargai, bukan Allah hargai. Cukuplah apa kita buat, Allah tahu. Bukan nak orang tahu, Allah tahu. Sebab nak bagi anak kunci syurga bukan orang, Allah. Nak orang pujilah kita melambung pun, dia tak boleh selamatkan kita daripada api neraka. Tapi kalau Allah puji kita, Allah boleh selamatkan kita daripada jurang-jurang api neraka. Jadi biar betul-betul, inilah mahalnya ikhlas. Bukan senang. Akhirnya sebahagian daripada pejuang tadi dihumban ke dalam neraka, sebahagian lagi dapat masuk ke dalam syurga. Nak ceritanya dalam hadis ni, golongan Quran dah hebat-hebat belaka dah tu. Golongan ulama, golongan jihad pun belum tentu jalannya selamat kalau tak kena dengan cara yang betul dan hati yang betul. Jadi maksudnya, walaupun kita dah ke arah kebaikan, hati tetap kena jaga. Jangan confident dulu dah tak lekat di masjid, dulu lekat di kedai kopi, sekarang tak main dah kedai kopi, sekarang masjid lah, masjid surau, masjid surau. Rumah tu dengan masjid je, rumah masjid, ulang alik gitu je. Walaupun dah begitu, jangan confident kita macam ahli syurga. Tapi menangislah kita
Kerana takut-takut kita ni ahli neraka. Kan? Maka berhati-hati, berjaga-jaga supaya hati kita jangan rasa confident dalam apa saja kita buat. Teruskan buat kebaikan, tapi jangan merasa baik, tapi cubalah jadi yang terbaik.